Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, saya Irwan Muhibbin dan anda bersama-sama dengan saya dalam Aki Show episod yang ke-8 musim yang kedua ini, masya-Allah. Luar biasa hari ini, kita terus diberikan Allah Subhanahu Wa Taala peluang untuk memartabatkan gaya hidup positif dalam hidup kita. Sekarang ni banyak sangat cabaran di persekitaran kita, dalam diri kita sendiri malah. Mungkin yang dari cabaran dari dalam diri kita sendiri itulah yang lebih mencabar kan, yang kita perlu atasi dengan segera, supaya kita boleh sebarkan getaran positif tu kepada keluarga kita, kepada jiran kita, kepada seluruh masyarakat kita, seluruh umat lah kan, mana saja kita pergi. So Alhamdulillah, Anki Show terus ingin menjadi pemangkin untuk visi itu, insya-Allah. Dan tentunya kalau tanpa bantuan anda, tanpa sokongan anda, kita tak dapat the reach yang kita ingin, yang kita impikan lah kan. So kalau boleh sharekan insya-Allah link kepada uh, sesi live Aki Show hari ini kepada family, kepada kawan-kawan, seramai yang boleh, okay? InsyaAllah. Sebab kita punya kekuatan adalah kebersamaan kita. Kalau kita bersama tu, kita boleh mencapai benda-benda yang kita tak boleh capai dengan sendiri kan. So insyaAllah, keluarga Aki Show insyaAllah hari ni, Anif, insyaAllah beliau akan berkongsi tentang mindset. Tadi kita sebutkan cabaran dalam diri kita tu kan, banyak terkait dengan mindset kita. Dan Hanif akan kongsikan tentang apa itu mindset usahawan jaya. Dan insyaAllah Abang Yus pula, Abang Yus akan berkongsi tentang khasiat minyak kelapa. Dan segmen yang hujung sekali tetamu hari ini, insyaAllah kita ada seorang tetamu yang istimewa. Puan Zati daripada Access Ideas Malaysia. InsyaAllah semua itu dan banyak lagi dalam Aki Show. Terus setia sampai ke hujungnya, okey? Dan tanpa membuang masa, kita terus saja bersama-sama dengan Hanif dalam segmen beliau Gaya Hidup Jaya. Over to you, Hanif. Tepukan semua. Alhamdulillah. Terima kasih Abang Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam Aki Show episod ke-8. Alhamdulillah, syukur ya Allah sebab dah sampai ke tahap ini, sampai ke tahap episod yang ke-8. Kalau dalam siri Netflix tu, kalau episod 8 tu dah nak hujung tu. Mungkin 9, 10 tu dah ending tu. Tapi never ending sebenarnya. Aki Show akan sentiasa menyajikan kepada anda sesuatu yang positif, sesuatu yang menarik untuk kita sama-sama bawakan kepada seluruh masyarakat, insya-Allah. Kepada yang menonton hari ini, saya kenalkan diri saya Muhammad Hanif, saya mengusahakan Aki Bekmat. So terima kasih kepada yang menyertai live kami pada hari ini, pada pagi ini. So teruskan semangat anda pagi-pagi. So kita buang segala kelesuan di pagi hari ya. Kita buang segala-galanya, kita mulakan segala-galanya dengan penuh semangat sebab banyak lagi liku-liku, banyak lagi cabaran yang akan kita hadapi lepas ini. Percayalah. So hari ini topik yang saya ingin bangkitkan sebenarnya berkenaan dengan mindset. Apa itu mindset dan kenapa saya suka kaitkan mindset itu dengan semua usahawan. Saya pasti dalam rancangan ni bukan semua yang menonton ni seorang usahawan. Tapi apa yang boleh saya share, minda seorang usahawan yang berjaya itu adalah menjadi nadi, adalah menjadi apa kita panggilkan sebagai satu lonjakan untuk kita bawa kepada diri kita semua, insya-Allah. So, sebelum tu, siapa tahu apa itu usahawan? Apa itu usahawan? Usahawan dengan businessman tu sama tak? So itu adalah istilah yang ramai yang kita gunakan, di mana usahawan itulah yang mengusahakan satu perusahaan. Perusahaan, orang Indonesia panggil perusahaan kan.
Orang Malaysia panggil syarikat sendirian berhad. Ada syarikat-syarikat, saya pernah ke Indonesia, ada satu trip dekat sana, mereka punya company dia orang akan tulis perusahaan sekian sekian sekian. Itu sebab dekat Malaysia kita panggil syarikat ataupun perniagaan. So, sebagai seorang usahawan, sebagai seorang bisnes ataupun pendiri bisnes, apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan urusan jual dan beli. So usahawan ni yang menguruskan sesuatu yang kita panggil jual dan kita panggil beli. Adanya transaksi dalam aliran tunai syarikat tu, kalau ada transaksi jual, ada transaksi beli, itu kita namakan dia sebagai bisnes. So, dekat sini sebagai pendiri kepada orang yang jual beli tadi tu, orang yang berbisnes tadi tu, perlu ada satu mindset yang sangat-sangat hebat, sangat-sangat luar biasa. So, macam mana untuk kita tonjolkan sesuatu mindset yang luar biasa? InsyaAllah saya akan sharekan kepada anda dalam saya punya perkongsian hari ini, insyaAllah. Okay. So, uh, okey. So kita fahami konteks betul-betul macam mana usahawan itu boleh mengusahakan perniagaan ya, termasuklah perniagaan, tak kiralah perniagaan online, perniagaan offline dan sebagainya. Anda mungkin baru nak berniaga ataupun mungkin anda lebih lama lagi berniaga daripada saya, yang lebih banyak ilmu-ilmu yang kita sama-sama boleh kongsikan, insya-Allah. So hari ini saya nak ceritakanlah serba sedikit pengalaman, serba sedikit apa yang telah saya lalui selama ini untuk menjadi seorang usahawan yang ada mindset seorang usahawan yang berjaya. Walaupun kita belum lagi lah kita kata diri kita berjaya, tapi kita perlu susun kita punya matlamat itu sendiri untuk menjadi lebih berjaya. So saya sendiri akan bersama-sama saya punya tim di sini di Akib Hikmat. Saya ada beberapa tim di sini, insyaAllah. Mungkin mereka sedang menyaksikan live saya hari ini. So insyaAllah mereka dalam apa? Dalam satu orang panggil apa ya? Satu matlamat yang sama, satu tujuan yang sama, satu jalan raya yang sama untuk kita pergi bersama, insyaAllah. So untuk anda yang baru-baru je nak berjinak-jinak untuk berniaga ataupun yang sedang berniaga, yang sedang mengusahakan satu perniagaan, sekecil-kecil perniagaan, misalnya mungkin ada yang baru nak belajar nak jadi ejen ke, nak jadi stokis ke. Itu adalah satu apa orang panggil, itu satu loncatan yang pertama ataupun step yang pertama untuk kita mulakan sesuatu. So insya-Allah. So sebagai seorang usahawan, apa mindset yang perlu kita tanamkan adalah mindset sebagai seorang usahawan yang berjuang. Usahawan ini adalah satu bangsa pejuang sebab kita pernah jatuh. Sebagai seorang usahawan, pasti kita akan jatuh ataupun pernah jatuh dan kita bangkit semula. Hari itu dekat IG, IK Show ada satu posting kita panggil kita ubah musibah tu kepada peluang. Begitu juga dengan situasi sekarang, situasi pandemik sekarang, banyak sekali perniagaan-perniagaan, terutamanya perniagaan mikro yang mungkin banyak sekali terjejas. So insyaAllah, so saya kat sini, hari ini saya akan kongsikan ada 4 ciri-ciri macam mana kita nak bina mindset itu kepada seorang mindset bangsa pejuang. Dan yang tadi saya sebut kan, iaitu usahawan bangsa pejuang. So yang pertama, dia ada kaitan dengan apa yang telah saya bincangkan minggu yang lepas, iaitu bagaimana masa itu, kita jadikan modal masa itu lebih baik daripada kita menjadikan duit itu sebagai modal utama. Okay. So yang pertama sekali adalah pesaing kepada usahawan itu adalah diri kita sendiri. Tadi Abang Irwan kat intro tadi dah ada sebut macam mana kita nak ubah diri kita adalah kita untuk ubah diri kita yang dalam diri kita ini sendiri, iaitu kita adalah menjadi diri kita ini sebagai pesaing paling utama. So mindset yang kita perlu tanamkan adalah untuk jadikan diri kita ini adalah kita punya pesaing utama. Contoh pada waktu pagi, macam mana kita tanamkan mindset dalam diri kita untuk bangun, untuk solat subuh pada awal waktu, untuk kalau lebih baik kita solat sunat pada waktu subuh tu, sebelum subuh tu, waktu tu kita dah mula perjuangan kita.
Sebab tu saya suka tanamkan dalam diri saya sendiri. Kalau saya nak berjuang dekat luar sana tu, kalau saya fikir saya nak apa nak berjuang untuk agama, untuk bangsa, untuk negara lah misalnya, cuba kita cermin diri. Adakah kita berjuang untuk diri kita tak? Macam mana kita kita tanam dalam diri kita dulu sebelum kita fikir untuk kita berjuang dekat luar sana. Sebelum kita fikir untuk kita berjuang untuk kita punya saudara-saudara seagama kita di luar sana seperti di Palestin dan sebagainya. So, yang pertama tadi yang paling penting adalah kita menjadikan diri kita sebagai pesaing. Kita tak payah duduk sibuk, duduk dalam bisnes ataupun baru je nak start bisnes, kita dah duduk fikir pasal pesaing-pesaing yang dekat luar tu. Kita duduk fikir orang buang harga, kita duduk fikir macam mana nak kalahkan pesaing. Tapi yang sebenarnya, pesaing yang paling besar, yang paling hebat adalah dalam diri kita sendiri. Okay, boleh dapat tak dengan apa yang saya kongsi tu, insyaAllah. So yang kedua selepas kita jadikan diri kita sebagai pesaing, yang kedua kita perlu ada hati kering. Kita perlu ada hati yang kering, muka yang tebal. Kalau muka saya tak tebal, saya tak muncul dalam video hari ini. Sampai dah ke 8 episod, insyaAllah hari ini dah 8 episod di Aki Show season kedua. So sebagai seorang usahawan yang mempunyai jiwa yang besar, kita perlu hati kering. Kita tak ada masa sebenarnya, tak ada masa nak down. Kita tak ada masa nak rasa macam frust. Kita tak ada masa nak rasa down, rasa macam cakap kita rasa menyesal dengan apa yang kita buat. So kenapa nak jadi businessman ke, nak jadi usahawan ke, mesti bagi ramai orang nampak. Mesti bagi ramai tim-tim kita tahu yang kita bersemangat, kita masih ingin meneruskan perjuangan bisnes kita. Tak kiralah kita dalam keadaan sesukar mana pun keadaan kita, itu dah dia jiwa seorang usahawan untuk kita lebih mencuba luar biasa lagi. Kalau sekarang saya rasa kita buat benda yang biasa, contoh kan kita buat sesuatu yang biasa, apa yang kita buat secara harian, secara rutin, kita buat operasi kita setiap hari dengan kerja-kerja harian kita, itu adalah perkara yang biasa. Why not kita cuba perkara yang luar biasa yang tak pernah kita buat dan kita akan dapat hasil yang luar biasa juga. Cuba benda tu, insyaAllah. So, yang kedua tadi, kita mesti ada hati yang kental kan. So dalam bisnes, dalam usahawan, banyak cara untuk kita fikirkan untuk meningkatkan jualan. So dengan cara meningkatkan jualan, kita perlu fikirkan cara-cara pemasaran yang betul. Pemasaran maksudnya marketing yang betul. Bagaimana kita nak menembusi ramai orang. Sebab tu saya tebalkan muka hari ini. Mungkin anda yang ada dekat Aki Bekmat HQ punya page, mungkin anda dah tengok muka saya semalam, kemarin saya kerap muncul dalam live dekat page saya sendiri. So begitulah juga anda sebagai seorang usahawan perlu untuk tampil ke depan, perlu untuk buang rasa malu tu. Malu tu sebenarnya malu yang sangat-sangat tak bertempat. Sebab bila kita muncul dalam kamera ke, dalam video ke, apa yang mental saya fikir, saya selalu fikir, saya akan fikir apalah orang lain akan cakap. Nanti saya fikir, apalah Mamat tu berbual-bual dekat dalam FB tu, dekat live tu, apa benda lah yang dia cakap. Itu mulut orang. Itu mulut orang yang kita tak boleh nak kawal. Apa yang kita boleh kawal adalah diri kita, adalah apa yang kita tengah hadapi sekarang. So that's why saya suka tanamkan diri saya untuk lebih buanglah perasaan malu yang tak bertempat tu, insyaAllah. So yang ketiga seperti juga yang kami telah post dekat dalam IG baru-baru ni, iaitu kita perlu mengubah musibah kepada peluang. Bagaimana cara untuk mengubah musibah kepada peluang? Itu adalah kerja kita sebagai seorang usahawan, sebagai seorang yang ingin menukar ataupun mengubah hidup kita kepada yang lebih baik, kepada yang ingin menjadi sesuatu yang lebih positif. Sebab tu Aki Show hari ini dia punya tema dia gaya hidup positif. Saya suka dengan tajuk itu, saya suka sangat dengan tema itu. So bila mana kita mengubah sesuatu kepada yang lebih positif, insya-Allah kita akan berjaya menukar musibah itu tadi kepada peluang. Itulah nama dia bisnes. Bisnes ni terhasil apabila
terdapatnya satu peluang, terdapatnya satu apa orang cakap, apa, musibah kan, daripada masalah orang kan, masalah orang. Contoh sekarang orang ada masalah dengan kulit muka berjeragat misalnya. Jadi timbullah produk-produk yang menghasilkan krim, yang menghasilkan ubat-ubatan yang akan membuang ataupun mengurangkan parut-parut ke, jeragat ke, jerawat ke. Jadi terjadilah produk-produk skincare yang banyak di pasaran sekarang. Begitu juga dengan mungkin anda ada bisnes-bisnes tertentu, itulah dia sebenarnya bisnes. Bila kita ada masalah, kemudian datangnya solution, dan solution itu yang membawa kepada uh, apa tu tadi, business opportunity. Jadi alhamdulillah sampai sekarang banyak juga, ramai juga yang dah nampak situasi sekarang, pandemik sekarang, yang dah nampak peluang tu makin lama makin ke depan, dan kita dapat explore something new dalam kita punya musibah seperti pandemik COVID-19 ni, insyaAllah. So yang terakhir, yang keempat, tadi saya sebut ada 3 poin, dan yang terakhir yang keempat, seperti juga topik saya yang minggu lepas, kita perlu menjaga masa, iaitu masa kita adalah modal yang paling mustahak, yang paling utama. So buat apa kita habiskan waktu kita di muka bumi ini kalau bukan untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena manfaatkan setiap masa yang ada di muka bumi ni. Nanti Allah tanya, apa yang kau buat dekat muka bumi ni? Kalau anda ada company, anda sebagai bos, apa yang anda buat untuk staff-staff anda? Apa yang anda sampaikan kepada klien-klien anda, kepada customer-customer anda? Benda tu yang akan dipersoalkan. So insyaAllah kalau kita kembali kepada redha Allah itu tadi, insyaAllah semua apa benda pun yang kita buat, apa benda pun yang akan kita fikirkan, akan kita rancangkan, akan menjadi kenyataan satu hari nanti, insyaAllah. So itulah nama dia, mindset seorang usahawan yang berjaya, seorang tak kira bukan saja usahawan, apa pun anda sebagai seorang student, sebagai seorang pekerja, seorang majikan dan sebagainya, ini adalah mindset yang perlu kita tanamkan, insyaAllah. So sekian daripada saya ampun maaf kalau ada tersasul apa-apa perkataan. Yang kurang tu datang daripada saya, yang baik-baik tu semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita jumpa lagi. So jangan lupa terus bersetia bersama Aki Show. Kita ada Abang Yus, kejap lagi kita nak bercerita pasal minyak kelapa. Saya sendiri sedang mempelajari apa kelebihan produk daripada kelapa ni. Banyak kelebihan. So Allah jadikan buah kelapa tu daripada pokok sampai ke buah dia, ke dalam isi dia, batang pokoknya semua ada kelebihan. So Abang Yus akan ceritakan, insyaAllah. So setia bersama Aki Show, 1 minit video daripada saya. Tepukan sekali lagi. Tak ada tepukan. Okey, kita kembali kepada director. Terima kasih. Assalamualaikum. Tengah record Okay, nak pesan sesuatu lah. Bila kita buat sesuatu perkara tu kan, tolonglah jangan mengungkit. Sebab apa tahu, bila kita mengungkit, setiap amalan yang malaikat catat tu terus terpadam tau, rugi. Tolong claim saya punya duit minyak tadi. Claim tu boleh?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dalam rancangan Aki Show. Hari ini dah episod ke-8 ya untuk season kedua. Apa khabar anda semua? Saya doakan anda semua sihat sejahtera dan masih lagi beristiqamah dalam langkah-langkah yang anda sendiri telah pilih ya untuk mengorak gaya hidup yang lebih sihat insya-Allah. Terima kasih Hanif kerana lead in tadi ke segmen saya, banyak perkongsian Hanif yang bernas ya tadi berkenaan dengan usahawan ya, mindset seorang usahawan. Sebagai usahawan saya pun banyak kena menukar mindset ya daripada uh, bekerja dalam bahagian corporate bertukar menjadi usahawan lain ya, completely different mindset, mind shift tu sangat-sangat hebat yang kita kena ubah. Hati kering, hati kering dan untuk mengurangkan rasa malu ini masih lagi menjadi satu cabaran. InsyaAllah saya akan cuba untuk implement mungkin boleh minta panduan Adib juga. Tapi yang poin yang pertama tu saya suka berkenaan dengan competition dengan diri sendiri. Kadang-kadang saya rasa macam terlampau ramai usahawan terlalu kepoh nak tahu pasal competitors. Competitors tu betul kita nak kena tahu apa yang diorang buat, tapi saya rasa yang lebih penting ialah untuk kita compete dengan diri sendiri. Setiap hari kena ada improvement, setiap hari kena ada kebaikan berbanding daripada hari semalam. Okey, kembali kepada segmen Gaya Hidup Sihat. Minggu ini saya nak bercerita sedikit berkenaan dengan minyak kelapa. Okey, minyak kelapa ni kadang-kadang macam kampung sangat. Tapi sebenarnya banyak khasiat. Kalau tak kenapa tok nenek kita dulu banyak menggunakan minyak kelapa dan sihat alhamdulillah. Panjang umur semua sampai ke lanjut usia. Tapi dalam beberapa dekad yang kebelakangan ini dah banyak juga dalam industri makanan dia timbul minyak-minyak sayuran dan alternatif minyak lain yang menyebabkan coconut oil tu hampir-hampir dilupakan ataupun dikebelakangkan ya. Tapi berdasarkan research dalam sejak beberapa tahun kebelakangan ini yang mana ramai orang lebih health conscious, ramai orang mencari-cari alternatif untuk makanan yang lebih sihat ya, diet yang lebih sihat. Coconut oil is making a comeback or has been making a comeback sebab properties dalam coconut oil ni sangat banyak. Anik sendiri tadi mention ya daripada pokok kelapa tu, daripada sebatang pokok kelapa tu macam-macam benefit yang kita boleh dapat. Daripada minyak kelapa tu itself sangat banyak benefit yang kita boleh dapat. Tapi hari ini saya nak fokus pada 3 benda je. Benefit yang saya rasa 3 benefit utama daripada minyak kelapa ini. Yang pertama adalah minyak kelapa ni banyak mengandungi asid-asid lemak. These are all healthy fatty acids yang diperlukan oleh badan kita ya. Hampir 50% daripada kandungan minyak kelapa ni adalah terdiri daripada lauric acid, lebih kurang 42% ya, almost 50%. Selain daripada itu caprylic acid dan juga capric acid. Ini adalah asid-asid lemak yang penting. Fungsi asid lemak yang 3 yang utama ini boleh menghasilkan sesuatu diproses dalam badan kita untuk menghasilkan ketones ya. Saya pernah mention dalam episod-episod yang lepas di mana kalau saya berbicara berkenaan dengan ketogenic lifestyle atau ketogenic diet, salah satu hasil ya sumber energi daripada pembakaran lemak dalam badan kita ini adalah ketones. Okay, so ketones ni kita boleh dapat daripada minyak kelapa juga, bukanlah dalam bentuk ketones itu tapi dari bentuk yang kita katakan MCT oil ya. MCT oil ni, MCT itu adalah medium chain triglyceride. Dia adalah sejenis sejenis asid lemak yang diuraikan oleh badan kita di dalam hati untuk menjadikan ketones ya. So MCT ni dia ada beberapa grade juga. Dia ada C6, C8, C10 dan C12. Grade yang terbaik adalah C6 lah. Tapi C6 ni rasa dia agak pahit dan juga dia ada a bit of smell, unpleasant smell. So kalau kita nak consume C6 directly ni dia macam tak berapa sedap. C8 dan C10 adalah variant MCT oil yang lebih
mesra ya untuk kita konsum kerana dia tidak berbau, dia rasa dia neutral dan kita boleh campur dalam minuman ataupun masakan. Dan C8 dan C10 ini cepat diuraikan di dalam liver kita untuk menghasilkan ketones ya. So ketones ini adalah sumber tenaga pada badan dan ketones ni amat-amat diperlukan oleh otak kita terutamanya. Okey, anda mungkin dah tahu daripada perkongsian yang lepas, sumber tenaga daripada badan kita banyak daripada gula ya. Itu kerana kita banyak makan karbohidrat. So selain daripada gula, sumber tenaga juga adalah daripada lemak dalam bentuk ketones ya. So dalam ketogenic lifestyle, kita train balik badan kita ini untuk membakar lemak menghasilkan ketones daripada untuk membakar karbohidrat menghasilkan gula ya. We prefer to have ketones daripada fueled by sugar misalnya. Kerana ketones ni kalau you nak tengok dari segi macam minyak petrol misalnya, dia macam RAW 97 lah, in fact better than RAW 97 ya. Ketones ni pada asalnya sebelum ketogenic diet ataupun ketogenic lifestyle ini diketahui umum seperti yang sekarang ini, dia sebenarnya digunakan untuk merawat epilepsi ya, di kalangan kanak-kanak ini pada tahun 1920s, dah lama dah. Daripada itu demi kajian dibuat untuk mengetahui lebih banyak lagi khasiat ketones, apa yang ketones lakukan ya dalam badan kita. So ketones ni boleh membantu otak kita berfungsi dengan lebih bagus ya. Kalau sesiapa yang ada demensia ataupun ada Alzheimer's, ketones ni boleh membantu mengawal daripada menjadi lebih teruk dengan secara cepat. Dan kalau kita pada orang yang tak ada simptom ini langsung, bagus supaya menghindarkan otak kita daripada demensia ataupun Alzheimer's pada usia yang lanjut nanti. Okay, dan ketones ni dia boleh boleh mengakibatkan otak kita berjalan dengan lebih cerdas ya. So pada sesiapa yang mengamalkan ketogenic lifestyle misalnya, you will never have brain fog. Brain fog ni kadang-kadang kita rasa macam otak lembab nak memikir ya, kita rasa macam lemau, kita rasa macam tak bertenaga ya, because tenaga tu bukan sahaja dalam badan, tenaga dalam otak juga, because our brain will signal the whole body kan. So kalau otak kita rasa lemau, otak kita rasa tak bertenaga, the whole body pun akan rasa tak bertenaga juga. So dengan kalau brains kita is being fueled by ketones misalnya, kita akan sentiasa rasa cerdas, mudah nak mengingat, mudah nak recall balik apa-apa yang kita dah ingat dulu ya. Semua ini sangat-sangat membantu dalam kita melalui kehidupan kita seharian. Okay. So selain daripada itu, ketones ini juga adalah membantu kita untuk mengurangkan rasa lapar. Jadi sebab itu kalau sesiapa yang membuat ketogenic lifestyle ataupun low carb high fat lifestyle ini, jarang diorang rasa lapar, sebab dengan adanya ketones ini dia boleh mengakibatkan badan kita mengeluarkan sejenis lagi hormon yang dipanggil leptin ya. Leptin ni hormon kenyang sebenarnya. Kita mengurangkan rasa lapar. So bila tak rasa lapar, kita kurang sikit makan. Jadi secara tak langsung boleh mengawal berat badan. Okay. Selain daripada itu, khasiat MCT dan juga ketones ini, khasiat minyak kelapa yang kita boleh derive juga adalah daripada lauric acid ya. Lauric acid seperti saya mention tadi, almost 50% of content ya coconut oil ini. Lauric acid ini kalau dalam industri pemakanan sebenarnya digunakan untuk membuat vegetable fat ya. Kalau dalam industri pembuatan yang lain, banyak digunakan untuk membuat sabun, shampoo. Okay. Tapi lauric acid yang asli ini dia banyak antimicrobial properties. Maknanya dia boleh membantu badan kita untuk membunuh pathogen ya. Pathogen seperti bakteria, virus dan juga fungi ya, ataupun kulat yang boleh mengganggu sistem kesihatan badan kita. Okay. So penting lauric acid ni kalau kita konsum minyak kelapa
benefit yang ketiga yang saya rasa penting adalah minyak kelapa ini, especially MCT oil ya, di dalam minyak kelapa ini membantu untuk menjaga kesihatan jantung kita. Okey, kalau research yang dulu selalu kata saturated fat ya, saturated fat seperti minyak kelapa ini ada direct correlation dengan heart disease ya, coronary heart disease. Tapi research yang terkebelakang ini telah membuktikan bahawa saturated fat ini sebenarnya tak ada direct correlation yang boleh mengakibatkan penyakit jantung. Malah saturated fat daripada coconut oil ini sebenarnya boleh membantu kesihatan jantung kerana dia akan menggalakkan production of HDL. HDL ni kalau anda tahu adalah kita punya good cholesterol ya. So kita nak dalam kandungan kolesterol kita ada tiga sebenarnya, kita ada HDL, ada LDL dan juga triglyceride. Okay. Sebenarnya kalau tengok total kolesterol, okay, kita perlu jaga total kolesterol, tapi yang paling penting antara tiga tu kita nak make sure HDL kita tinggi ya. HDL kita tinggi, LDL kita rendah dan triglyceride kita rendah. Okay, so kadang-kadang kalau HDL kita tinggi boleh menyebabkan total kolesterol pun tinggi juga. Tapi kita nak kena breakdown, tengok antara tiga komponen itu. So MCT oil ni dalam kelapa ni juga membantu production of HDL, membantu mengurangkan LDL dan juga triglyceride. So ini adalah tiga komponen utama yang saya rasa sangat-sangat penting untuk anda tahu dalam berkenaan dengan khasiat coconut oil. Okay. Coconut oil ini kalau saya biasa sarankan pada klien saya yang saya coach untuk buat ketogenic lifestyle, one of the first few things that you can do is menukar minyak yang kita guna di rumah untuk memasak ataupun menggoreng ya di dapur tu, kita tukar daripada guna minyak sayuran kepada minyak kelapa. Minyak kelapa mungkin sedikit mahal tetapi benefit dia sangat-sangat banyak ya in the long run. Dan minyak kelapa ini juga adalah lebih stabil ya daripada minyak sayuran. Kadar suhu dia boleh tahan panas ya, dan sebenarnya tak perlu gunakan banyak pun. Tapi bila gunakan minyak kelapa ni jangan ambil virgin coconut oil untuk memasak, sebab virgin coconut oil ni dia ada rasa kelapa dan ada bau kelapa. So mungkin tak sesuai setiap masakan kita ada rasa kelapa atau bau kelapa sikit. Anda boleh beli minyak kelapa biasa, dah banyak dah di pasaran sekarang yang tanpa rasa dan tanpa bau ya, seperti juga minyak-minyak yang lain. So one of the first few things saya boleh sarankan kalau anda untuk mengambil langkah gaya hidup yang lebih sihat, anda boleh cuba ya untuk menukar minyak yang digunakan di dapur daripada minyak sayuran kepada minyak kelapa. Okey, di hujung segmen ini ada 1 minit video yang saya nak kongsikan. Ini adalah resepi untuk membuat fat bomb ya. Fat bomb ni kalau sesiapa yang mengamalkan keto lifestyle selalunya adalah dalam freezer dia ada bekalan, sebab ini adalah bekalan cepat untuk meningkatkan kadar pengambilan lemak yang bagus dalam diet seharian. Okey, hanya ada 4 ataupun very few ingredients dan tak payah bake, tak payah nak goreng, tak payah nak masak pun, hanya bancur-bancur dan simpan dalam freezer dan anda boleh makan bila-bila masa saja kalau nak top up ya good fat content. Dan one of the good fats in here in this recipe adalah coconut oil. Right, so saksikan 1 minute video selepas segmen ini. Jumpa lagi.
Alhamdulillah, Masya Allah. Luar biasa perkongsian daripada Hanif dan Abang Yus. Korang kalau boleh, follow juga tau dia orang punya personal IG dia orang. Kalau Hanif punya, Hanif Zan, ANEPZAN. Abang Yusnya Fairuz Ads. FAIRUZ ADZ. Masya Allah. Apa ni tentunya kalau kita rapatkan silaturahim tu, insya-Allah Allah akan bukakan lagi pintu-pintu kasih sayangnya insya-Allah kepada kita semua. Dan sebelum kita jemput tetamu kita hari ini, boleh tak kepada semua yang sedang menonton, perasan tak ada live prompt kat bawah tu? Anda peniaga produk apa ya? F&B. Kalau boleh tolong typekan jawapan anda dan send, okey? InsyaAllah kita nak tahu kalau anda peniaga atau tidak, anda kalau niaga produk apa, kalau kebetulan kalau F&B, tolong beritahu ya. InsyaAllah ini semua maklumat yang sangat berguna, sangat bermanfaat untuk kita semua di Agri Show supaya kita boleh lebih faham tentang siapa kita punya audience, insyaAllah. Okay? So, yelah dah 2 musim kan kita bergerak, kita berjalan ni dan kita tak maulah kita punya pergerakan ni hanya, yelah orang kata tepuk sebelah tangan je kan. So, we want to get to know each other better, insyaAllah. Alright, so tetamu istimewa kita hari ini adalah nama dia Cik Puan Zati. Cik Puan Zati Hanani Zaini. Beliau adalah seorang perunding imej pertauliah dan juga adalah seorang pelatih profesional yang diiktiraf oleh pembangunan sumber manusia. Masya Allah. Beliau memberi tumpuan kepada topik produktiviti dan telah menjalankan pelbagai program latihan untuk sektor swasta dan juga sektor kerajaan. Masya Allah. Tanpa melengahkan masa, apa kata kita jemput Cik Puan Zati bersama-sama dengan kita. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar Cik Wan? Alhamdulillah. So, Zati, boleh panggil Zati ke? Boleh, panggil Zati je cukup. Masya Allah. Zati, pertamanya terima kasih kerana sudi bersama-sama kami dalam Agri Show. Masya Allah, kami sangat we are so honoured. Masya Allah. Zati kalau boleh can you introduce a bit of yourself and what you do, Zati? Okey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tim Agri Show untuk jemputan minggu ni untuk episod yang ke-8. 8 season 2. Ini kalau kat Netflix dah memang kira best selling lah punya top title kan. Dah masuk season 2. Okey. Saya Zati Hanani binti Zaidi, macam yang Cik Wan dah introduce tadi. Saya adalah seorang perunding image consultant dan juga seorang trainer. So skop saya lebih kepada menata rias ataupun sekali ataupun paling senang sebut stylist lah. Stylist. Saya pernah buat styling, we do image consultation dan juga training. So tapi sekarang lebih fokus kepada consultation dan training lah. Basically kalau orang sebut tentang image ni, orang akan hanya ingat yang klisenya makeup ataupun tudung style. Tapi sebenarnya it's more than that. It's overall lah from head to toe. So secara ni adalah banyak reason orang untuk gunakan khidmat image consultant ni. Antaranya yang paling popular adalah untuk level up. Level up ataupun yang tadi macam Cik Fadul saya sebut, nak mind shift daripada dulu mungkin dia daripada corporate nak tukar kepada business owner ataupun usahawan. So sedikit sebanyak memerlukan perubahan dari segi penampilan lah ataupun image. Masya Allah. Cerita pasal level up ni, walaupun dalam riasa kita ada apa ni, yalah, it rings a bell kan, level up ni. And then level up ni selalunya orang tak perasan dia perlu level up. Macam tadi kan, kita sebelum kita nak go live pun kita ada cerita tentang saya ada komen tentang saya punya mic ni nampak tak berapa kemas. Awal-awal dulu ianya tidak menjadi, it wasn't a problem. Ianya bukan masalah pasal kita punya masa tu fokus nak go live aja kan. Tapi dah bergerak-gerak ni Cik Puan Zati, kita nampak benda-benda yang kita perlu level up. So what can you comment about that? I mean in terms of ramai teman-teman usahawan kita kat luar sana yang dah mula yang dah dicabar untuk appear online kan, kena buat live session sendiri.
So mungkin image, benda-benda image tu dia orang tak perasan lagi. So apa nasihat Puan Zati untuk adakah benda tu dia perlu beri tumpuan at the get go, awal-awal terus kena image, kena fikir technical, kamera pun nak kena tahu, mic pula kena belajar. What is your advice? Okay, ada partly mungkin tips dan mungkin juga saya sebut sebagai checklist lah. First of all, I think yang paling utama kalau kita nak appear online ni bukan nak kata kena ada tools yang canggih sangat pun. Yeah. As long as the camera okay, the sounds okay dan kita boleh sampaikan apa yang kita nak sampaikan is good enough. So macam yang Team Aki Show buat every week, I believe slow-slow mungkin nampak ni nak kena tukar, ni nak kena tambah, mungkin ni nak kena adjust sikit. So benda tu pada saya tools adalah benda something yang mungkin investment yang perlu buat, tapi tak perlu tengok orang review, ni kena beli kamera cantik, kena ada ring light, nak kena ada ni. I think tak perlu dulu because after all kita sebagai diri kita kena tahu apa kita punya strength and apa kita punya weaknesses. Itu paling utama sebab kalau kita sendiri tak tahu kenapa kita nak, contoh macam dalam bidang saya, kenapa dia nak berubah pun ada isu juga. Macam contoh saya tanya, kenapa nak kena tukar image? Saja sebab saya rasa tengok orang lain semua, macam business owner lain semua pakai lawa-lawa, kemas-kemas. Tak solid. Sebab it's not from you. It's not from gini dia tanya. Nanti bila saya suruh pakai ataupun saya kata I advise dia untuk tukar macam ni, nanti dia akan pakailah seminggu 2. Tapi nanti lepas tu dah mula rasa tak selesa. We talk about this. You must be comfortable with it first. Yeah. So, macam kalau kita ada penuh meja dengan tools untuk live yang hanya nampak segi 4 ini saja, the one ni. I mean kalau you tak biasa pun dia akan jadi macam lama-lama rimas, lama-lama tak nak buat, nak set up takes about 2 hours, lama-lama you tak buat. So start with basic. Itu pertama, basic macam tadi kita kata buat the mic, the camera tu kena ada. Secondly, as a business owner yang saya rasa ni, the brand itself. Brand apa yang you nak tunjuk? Contoh hari ni saya ada background, this is my company, Access Ideas Malaysia. So saya nak tahu saya dari Access Ideas Malaysia. But another brand yang saya nak cerita adalah saya adalah seorang perunding image. Tak perlu pun saya pakai 4 lapis bulu mata falsies tu ataupun makeup tebal-tebal. But to me, image is about 3 benda utama. Your appearance, your behavior and you punya communication. Ataupun ABC. Appearance, behavior, the communication. If your appearance tak perlu pun cantik, as long as bersih, kemas, and then bersih, kemas dan ada some branding yang you nak show. You can wear uniform. Pakai uniform yang ada you punya logo company. Macam saya ada laptop pin AIM juga kat sini. Kita nak show kita punya ni. Sebab kita punya reason why kita keluar online ni, kita nak influence orang untuk percaya dengan apa yang kita nak deliver. Apa yang kita jual. So kalau kita pun tak represent the product or the service, that's susah lah. To me, to influence tu akan drop down a bit. So appearance must look good lah. So the paling penting, your checklist is your appearance, penampilan, you punya behavior, timing, you punya location, you punya setup. Jangan live daripada kereta, dalam kereta. To me is not proper, especially you, walaupun you on the go, find the right place lah. Bahasa apa yang kita nak guna, bahasa macam mana, adakah audience kita siapa. So get to know them dulu, then you will be much lesser. Jangan fikir sangat jangan fikir banyak lah, buat dulu, then after that you improve. Macam yang Aki Show dah almost like every week buat kan. So Masya-Allah. ada side improvement lah. And then the last one tu, Puan Zati? Yes. It's the bahasa apa yang sesuai nak disampaikan. So appearance, you check you punya appearance, nak kena pakai baju apa. Benda ni kena plan. Kalau you tak plan, so dia akan tak smooth. Macam kita bahasa dulu kan. So you have to plan. Okay, and then you punya behavior, you punya timing, you set lah time nak berapa lama. Lepas tu you punya location. Right. Location nak background macam mana. Takkan nak buat dekat kafe yang orang lalu belakang. Kita nak orang tengok kita, bukan orang tengok orang yang dekat belakang ni. So lastly, the communication part, which is
laras bahasa apa yang kita nak gunakan lah. Faham. Bahasa. Masya Allah, semua itu di apa orang kata terkait dengan image. Image. Appearance, behavior and also communication. Masya Allah. Yes. Dan saya tertarik dengan poin yang Cik Puan Zati timbulkan tadi, highlightkan tadi tentang kenali diri. Tahu sebab anda kenapa anda nak pakai pakaian itu. Tahu sebab anda kenapa anda nak membuat sesuatu. Kan? Betul. Daripada situ nanti anda akan benda lain akan terbentuk daripada situ. Terbentuk daripada apa yang anda faham tentang diri anda sendiri, brand anda sendiri, produk anda sendiri, servis anda sendiri. Kan? Betul. That's why saya cakap tadi, kalau saya tak set my mind untuk I am the image consultant dan juga saya buat I'm also a trainer. I won't body such attire today. Mungkin saya pakai baju biasa-biasa. Faham. But that's why kalau boleh, siapa yang first tu, I will always advise pakai full head to toe to make you more comfortable. Sampai kasut ataupun supaya you rasa okay, ini serious matter ni, bukannya betul. nak live lah. Dia tak boleh. So it doesn't show your punya seriousness tu lah towards your brand as well. Masya Allah. Kejujuran, kalau boleh saya yang the keyword yang timbul bila Cik Puan Zati explain dalam pembahasan tadi tu, kejujuran timbul. That keyword lah kan. When you want to find meaning, bila anda nak mencari makna dalam apa yang anda buat, kejujuran tu sangat penting kan. Kalau boleh saya kongsi ada satu personality YouTube ni. Kalau tak salah dia punya YouTube channel dia Alif Bata. Dia ni seorang gitaris tau. Dia tak ada nyanyi, tak ada apa. Tapi pasal dia tahu dia punya branding tu, dia seorang gitaris yang hebat. Dan dia punya setup sangat simple. Dia punya background dinding rumah dia dan ada banyak contengan, ada poster sifir. Poster sifir 1 sampai 9 yang dah lusuh. Tapi dia punya channel nak dekat 5 juta subscriber dan hampir setiap video dia jutaan views. So yang saya faham apa dari Cik Puan Zati kata tu, walaupun orang tu, and then dia boleh, kita boleh, kalau saya nak ratekan video dia tu, dia apa orang kata, tak berapa cantik, tapi kecantikan yang dia faham tentang diri dia sendiri tu dia dah berjaya sampaikan. Kalau tidak, orang takkan tertarik, kalau tidak orang takkan nak subscribe. Sampai 5 juta subscriber kan. Dan setiap hampir semua video dia jutaan views. Luar biasa. So maksudnya betul lah apa yang Cik Puan Zati sampaikan tadi tentang image, tentang appearance, behavior dan juga communication tu, Masya Allah. Dan kalau apa yang kata satu benda nasihat, mungkin kita jemput Abang Yus dan Anip sekali nak? Boleh tak kita jemput Anip dan Abang Yus sekali dalam perbualan kita ni? Okey. Jom. So sambil tunggu dia masuk, yes. Bersama-sama Aki Show. Thank you. Glad to have you in the show. Betul. Zati, Zati. Saya nak minta satu soalan daripada Anip dan satu soalan daripada Abang Yus untuk Zati, insyaAllah. Silakan Anip dulu mungkin. Alamak, nervous ni. Sebab memang apa yang Cik Puan Zati sebut tadi semua berkait rapat dengan apa yang kita Aki Show tengah buat dan diri saya pun tengah buat dari segi appearance, dari segi cara communication. So sebenarnya saya lebih suka nak tanya since Cik Puan Zati perunding image dan mungkin soalan ni sesuai untuk Cik Puan Zati lah. So dari segi, saya suka nak tanya pasal communication skill tu kan. Contoh kita ada target audience kita. Since kita ada banyak platform sekarang, ada TikTok, ada Instagram, Facebook dan sebagainya. Dan tiga platform ni dia punya audience dia berbeza kan. So bagaimana cara untuk kita macam saya sendiri, saya ada TikTok tadi, saya pun ada buat live kat TikTok dan saya dapati orang dekat situ berbeza dengan orang yang dekat Facebook. Jadi macam mana Cik Puan Zati boleh advise saya tentang tu? Okey, dia balik semula kepada basic yang saya sebut tadi lah. Kita kena kenal diri kita macam mana. Macam saya follow semua saya ada TikTok semua, tapi saya tahu saya bukan orang yang bukan yang into buat video, buat ni, tapi so I don't go TikTok for example. So kalau orang yang memang
suka kepada untuk buat video dan suka bagi informatif dan tak ada masalah. Dia kalau kita boleh perasan, kalau kita nak buat TikTok tu, it takes you 2 days. Maksudnya tak sesuai lah tu maksudnya. Maksudnya to me is not your punya platform. Yes. If let's say for you lebih senang untuk ambil gambar dan share, lebih mudah, it takes you only 5 minutes, then proceed dengan tu. So it's your personality, kena dulu. Kalau let's say just jangan rasa FOMO, fear of missing out because orang lain buat. No, you cannot feel that because you kena kenal diri kita dulu. If kita tak tahu kita punya preference apa, itu jadi isu tu. Itu jadi isu. Kalau nak buat tapi lama-lama tak buat. Dapatlah post 3 je. Lepas terlalu tu banyak fikir. Berhabuk dah account tu. Sebabnya kita takut kan. So my advice is always like get to know yourself, apa yang you suka buat dan apa yang you mampu buat. From there sikit insyaAllah. Trust the process. It will take a longer time tapi at least you tak rasa discomfort ke, tak rasa tak selesa bila buat satu-satu benda, rasa macam malulah. Tak, kita tak rasa itu, kita buat because kita nak buat. Bukan sebab orang suruh kita buat. Masya-Allah, trust the process. I like that. Trust the process. Abang Yus, ini sebelum maybe soalan ringkas daripada Abang Yus sebelum kita tangguhkan kita punya episod hari ini. Boleh nak tanya pendapat Cik Puan Zati lah berkenaan dengan language sebenarnya. Antara masalah utama saya lah bila dah jadi usahawan ini, baru sedar yang terpaksa deal dengan pelbagai lapisan masyarakat. Jadi kadang-kadang apa yang nak diperkatakan tu kadang-kadang tak sampai pada setiap level. Ini mungkin juga sebab corporate training ataupun career saya sepanjang sebelum jadi usahawan ni berbeza, dan mungkin sewaktu dalam period tu kita hanya deal dengan masyarakat yang segelintir saja dan bukan the masses lah. Jadi apa pendapat Cik Puan Zati untuk break this barrier sebenarnya daripada segi language lah? First of all, it's good you realise that is something that I need to improve. Itu yang saya rasa semua orang kena ada. You ada self realization apa yang you need to improve. Sometimes kita in denial, kita rasa macam kita okay tapi kita nak buat apa-apa. Masa awal saya involved in training and dan juga bidang consultation, ini yang saya rasa ini adalah my very biggest weakness, bercakap, bertutur. Saya cakap laju, saya susah nak control mind ni because the mind bergerak bersama macam mulut bergerak. So sometimes sini sangat laju, and then kadang-kadang mulut pun laju, so you tak boleh nak control. But what I did was, this is my own personal, saya tak rata benda ni betul, tapi this is based on my previous my experience. You need to plan, you need to structure, you have to have your own structure. Macam contoh hari ni saya tahu slot ni pendek 10 minit, but I always structure is macam a simple, sama juga macam training, kena ada what, why, how, all the 3H and 3W and 1H tu kena ada. So you dah susun dia cantik-cantik, so you tahu mana nak plug. Itu satu. You kena you kena structure your thought. Itu sebab kita dah tahu dah kita nak cakap apa. Basically is in your mind that your next action is to structure it, to kena make it in a structure punya method. Yang kedua, if need to, mungkin kena macam saya dulu, saya masuk kelas saya ambil communication coach ataupun language coach, sebab macam mana nak bercakap, kataan mana nak emphasize, huruf apa nak kena sebut dengan lebih jelas. Sebab I always remember my profession is to mengajar, to deliver and to influence orang. Is part of the ni. So I need to improve, so saya pergi masuk kelas. If benda tu tak crucial, tak apa. Yang paling penting is you have to get to know your audience. Satu, yang kedua, susun the thought, susun the content. Semua dah ada kat sini. I believe semua orang ada benda tu. Cuma macam mana nak susun dia bagi in a structured manner so that you can plug bila diperlukan dan lebih structured. Especially bila live kan, macam kita nervous, benda tu banyak ada kesan daripada kita. So what jadi kita tulis, kita susunlah structured dengan lebih tersusun. Masya Allah. Saya pun dengan Abang Yus pun, kita orang ada berbincang pasal ni. Pasal kita ada buat
IG Live juga setakat ni hari Sabtu, dan kita akan bincangkan lagi tentang macam mana kita nak memartabatkan gaya hidup positif ni. Dan Abang Yus dia lebih selesa, lebih rancak berbual dalam English. Betul Abang Yus kata, betul Irwan, sebab yang masuknya yang kita belajar adalah dalam English. So nak and then profesi masa kerja dulu pun banyak bertutur, banyak berkomunikasi dalam English. Saya pun ada masalah tu masa jadi host TV Jerat Assalamualaikum tu, saya berfikir dalam English. Lepas tu kan tergagap-gagap lah nak translate benda tu kan. Saya ada satu tips lah, tapi saya tak tahu benda ni boleh berguna tak untuk orang ni, untuk saya lah. Bila saya nak deliver training in bahasa for example, because sometimes macam kita lah, kita dah biasa in English tapi kita punya audience semua tu bahasa. What I did on the way ataupun a day before, saya banyak dengar podcast in bahasa, atau buka YouTube in bahasa. On the way tu pasang lagu bahasa. So you should actually practice your mouth, dan perkataan-perkataan kita guna tu adalah perkataan dalam bahasa Malaysia. Tadi kan sepanjang tadi on the way tu jam apa semua, saya hanya pasang lagu bahasa je. Kau tak semalam pasang lagu. So hari ni tak boleh. I have to force myself untuk menggunakan bahasa. Saya pasang lagu bahasa. Dan seperti mudah untuk menggunakan perkataan seperti tata rias. Saya dengar perkataan tata rias tadi, Masya Allah. It's correct. If not, I use stylist ataupun stylist. Itu yang saya praktiskan lah. Masya Allah. Tapi tak tahu applicable to all. Tapi I just boleh cuba. Kami akan cuba. Sebagai bila dia dengar, lepas dia melekat dalam kita punya mind. Masya Allah. Cik Puan Zati, terima kasih. Masa terlalu singkat, kami mahukan masa lebih lagi bersama Cik Puan. Mudah-mudahan Cik Puan ini bukan yang pertama dan terakhir bersama-sama dengan kami di Aki Show. Kami akan jemput lagi. Kami perlu belajar lagi, banyak lagi dengan Cik Puan Zati, insya-Allah. Tapi kepada anda semua yang menonton, yang telah setia bersama-sama dengan kami semua, terima kasih. So insya-Allah jangan lupa follow Cik Puan Zati di social media beliau saya ada nama saya Zati Hanani Zaini, di FB dan juga Exercise Malaysia. Kalau nak tahu lebih lanjut tentang training lah, kita banyak share dekat situ. There you go. Zati Hanani. Dah terbalik kot dah. Kan. Ni tata rias punya pasal lah ni. Okay. Dan juga Access Ideas Malaysia. Alright, thank you everyone. Terima kasih Cik Puan Zati. Terima kasih semua. Gaya hidup positif everyone. Okay, jangan lupa. We see you next week. Alright, thank you. Assalamualaikum.